Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua murid-murid? Alhamdulillah. Jadi untuk hari ini insya-Allah Ustazah ambil satu tajuk lagi perbincangan untuk sesi pembelajaran kita pada kali ini, dan Ustazah ambil tajuk daripada mata pelajaran pendidikan Islam tahun 2. Okey, sebelum daripada itu, jom kita sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah dan juga doa belajar bagi memberkati majlis ilmu kita pada hari ini. Bersedia ya murid-murid? Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya murid-murid, tajuk apakah yang Ustazah akan bincangkan pada hari ini? Ya. Tajuk Sirah tahun 2 yang mana tajuk Sirah tahun 2 ini bertajuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat sejati. Maknanya di sini Nabi ni adalah sahabat yang benar-benar sahabat, ya. Okey. Jadi daripada mata pelajaran Sirah tahun 2, ya. Bidang Sirah tahun 2 yang Ustazah akan bincangkan pada hari ini. Insya-Allah kita akan lihat seterusnya. Baiklah murid-murid. Sebelum kita meneruskan kepada tajuk ini yang seterusnya, adalah baik terlebih dahulu kita mengenali ataupun kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan sahabat itu sendiri. Jadi apa yang dikatakan sebagai sahabat Nabi, atau siapakah yang tergolong dalam golongan ataupun terdiri daripada sahabat Nabi? Adik-adik perlu tahu, ya. Sahabat Nabi merupakan seseorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dengan baginda serta mati di dalam Islam. Jadi mereka inilah ataupun orang inilah yang dikatakan sebagai sahabat Nabi. Kerana apa? Kerana mereka bertemu atau berjumpa dengan Nabi, kemudian beriman dengan Nabi, iaitu beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi, beriman dengan Nabi, kemudian mereka meninggal ataupun mereka mati juga dalam Islam. Okey? Jadi ingat, itulah yang dikatakan sebagai sahabat Nabi, ya. Kalau yang tidak dapat bertemu dengan Nabi, kemudian tidak beragama Islam, adakah itu dikatakan sebagai sahabat Nabi? Tidak. Okey, bagus. Baiklah murid-murid, sekarang jom kita kenali ataupun kita mengenali siapakah antara sahabat-sahabat Nabi yang terpilih yang dibincangkan dalam topik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
sahabat sejati. Okey, jom kita tengok satu persatu. Ini dia sahabat yang terpilih di sini. Yang pertama, siapa dia? Itu dia. Sahabat yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa nama murid-murid? Ya, Abu Bakar As-Siddiq. Okey, siapakah dia Abu Bakar As-Siddiq ini? Beliau merupakan seorang sahabat yang digelar As-Siddiq. Kenapa? Kerana beliau sentiasa membenarkan apa yang dibawa, apa yang diperkatakan oleh Nabi. Jadi setiap apa yang keluar daripada Nabi, beliau sentiasa membenarkan. Sebab itulah beliau digelar dengan As-Siddiq. Seterusnya, Abu Bakar adalah seorang sahabat yang terawal memeluk Islam. Jadi Abu Bakar ni adalah orang dewasa yang terawal memeluk Islam, ya. Jadi pada peringkat awalnya Nabi berdakwah di kalangan orang-orang yang terdekat dengan baginda sahaja, dan salah seorang yang memeluk Islamnya adalah Abu Bakar. Beliau adalah orang dewasa pertama yang memeluk agama Islam. Seterusnya, Abu Bakar ini mengikut Nabi berhijrah, ya. Menemani Nabi berhijrah. Seterusnya, Abu Bakar merupakan khalifah pertama selepas wafatnya baginda, ya. Nah, selepas kematian Nabi, selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama menggantikan Nabi menjadi khalifah ialah Abu Bakar As-Siddiq. Okey? Faham, ya murid-murid? Seterusnya, okey. Bila Abu Bakar meninggal. Abu Bakar meninggal pada tahun ke-13 Hijrah. Beliau ni meninggal pada tahun ke-13 Hijrah. Okey, faham semua murid-murid? Okey, alhamdulillah. Baiklah murid-murid, jom kita melihat sahabat Nabi yang seterusnya. Siapakah dia yang dimaksudkan dengan sahabat terpilih? Okey, jom kita lihat, ya. Ini dia, tidak lain tidak bukan dengan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah merupakan sahabat Nabi yang terpilih untuk dibicarakan dalam pelajaran kita pada hari ini. Kenapa agak-agaknya Bilal juga terpilih? Jom kita lihat siapakah Bilal. Bilal merupakan muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila sebut muazzin, apa dia muazzin? Ya, orang yang melaungkan azan pada zaman Nabi. Orang yang pertama melaungkan azan dalam Islam ialah Bilal bin Rabah. Jadi beliau dikenali sebagai muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Bilal bin Rabah ni merupakan seorang hamba yang mana beliau merupakan hamba yang terawal memeluk agama Islam. Antara orang-orang yang awal memeluk Islam yang terdiri daripada golongan hamba ataupun terdiri di kalangan hamba, iaitu Bilal bin Rabah, ya. Bilal bin Rabah. Okey, seterusnya perlu kita lihat, ya. Setelah Bilal bin Rabah memeluk agama Islam, banyak siksaan yang diterima oleh Bilal, yang mana setelah tuan kepada Bilal ni mengetahui Bilal memeluk agama Islam, maka Bilal diseksa oleh tuannya, iaitu dengan dijemur di tengah padang pasir. Kemudian bukan sekadar dijemur saja murid-murid, tetapi di atas dada Bilal diletak batu yang besar. Ada batu diletak atas dada. Dahlah padang pasir itu panas.
kemudian diletak lagi batu atas dada. Namun Bilal bin Rabah tetap tabah, tetap dengan pegangan memeluk agama Islam. Tidak berganjak daripada ajaran Islam, ya. Okey, seterusnya Bilal merupakan orang yang turut serta dalam peperangan Badar. Ketika peperangan Badar berlaku, Bilal bin Rabah merupakan salah seorang yang menyertainya, yang ikut serta dalam peperangan tersebut. Seterusnya, bilakah Bilal meninggal? Okey, Bilal meninggal dunia pada tahun ke-20 Hijrah, ya. Pada tahun ke-20 Hijrah, maka Bilal bin Rabah meninggal dunia. Ya, murid-murid, untuk sahabat terpilih yang seterusnya dapat kita lihat itu siapa dia? Sumayyah bin Khiyat. Sumayyah bin Khiyat ni merupakan salah seorang daripada sahabat yang terpilih dalam topik kita pada hari ini. Kenapa dan apa istimewanya Sumayyah bin Khiyat ni? Ya. Sumayyah merupakan wanita pertama yang mati syahid, ya. Wanita yang pertama mati syahid. Bagaimana dia mati syahid? Nanti seterusnya kita lihat. Okey, Sumayyah bin Khiyat ni adalah ibu kepada Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir adalah anak kepada Sumayyah. Okey. Macam mana atau bagaimana Sumayyah ni dikatakan mati syahid? Iaitu beliau dan suaminya Yasir bin Amir telah dibunuh dengan begitu kejamnya. Macam mana pembunuhan Sumayyah bin Amir ni? Iaitu mereka Sumayyah dan suaminya Yasir, iaitu mereka disuruh supaya masuk ataupun terjun ke dalam kawah air yang sedang menggelegak, ya. Dibunuh oleh siapa? Oleh orang kafir Quraisy. Sebab apa? Sebab beliau mempertahankan ajaran Islam. Okey, seterusnya. Sumayyah ni juga, Sumayyah juga setelah memeluk agama Islam, beliau telah pun menerima siksaan dan juga dijemur di padang pasir. Betapa dahsyatnya siksaan yang dialami oleh Sumayyah ni. Beliau juga disiksa dan dijemur di padang pasir. Walhal padang pasir tu sangatlah panas. Okey, seterusnya, bilakah beliau meninggal? Okey, Sumayyah meninggal dunia pada tahun sebelum Hijrah. Ya, murid-murid semua, Ustazah mengharapkan murid-murid semua dapat memahami dan mengingati beberapa orang sahabat Nabi. InsyaAllah lepas ini ada lagi sahabat Nabi yang seterusnya. Ya, murid-murid, seterusnya sahabat yang terpilih di sini ialah tidak lain dan tidak bukan, iaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Siapakah Ali bin Abi Thalib? Jom kita kenali siapakah dia Ali bin Abi Thalib. Ini dia. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dan juga menantu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahlah dia tu sepupu. Kemudian Ali kahwin dengan anak Nabi dan dia menjadi menantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa pula Ali ni? Ali ni adalah kanak-kanak yang pertama memeluk agama Islam. Di peringkat awal Nabi SAW berdakwah kepada kaum kerabat yang dekatnya. Salah seorang daripada
yang memeluk agama Islam ialah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan pada ketika itu Ali bin Abi Thalib masih lagi kanak-kanak. Seterusnya, Ali bin Abi Thalib ini merupakan khalifah Islam yang keempat ya. Beliau juga menjadi khalifah selepas kewafatan Saidina Uthman ataupun selepas meninggalnya Saidina Uthman, maka Ali lah yang dilantik menjadi khalifah Islam pada ketika itu. Kemudian Saidina Ali juga adalah seorang panglima Islam yang sangat gagah. Beliau adalah seorang panglima yang gagah yang sering mengikuti peperangan bersama Nabi. Okey, seterusnya Ali bin Abi Thalib ini meninggal dunia pada tahun ke-40 Hijrah. Pada tahun ke-40 Hijrah, Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Seterusnya, murid-murid, kita telah pun mengetahui siapakah sahabat ya. Kemudian siapakah antara sahabat-sahabat yang terpilih yang dibincangkan dalam tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Seterusnya marilah sama-sama kita melihat bagaimana pula akhlak Nabi dalam persahabatan. Ketika Nabi bersahabat, macam mana akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jom murid-murid kita lihat satu persatu ya. Okey, kita lihat di sini ya. Ketika Abu Hurairah sangat lapar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu dan mengajaknya ke rumah baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta beliau menghidangkan susu kepada para sahabat, iaitu para sahabat lain terlebih dahulu. Kemudian barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minum susu yang masih berbaki di dalam bekas itu. Jadi kita lihat di sini ya, ketika sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah berada dalam keadaan kelaparan, sedangkan Rasulullah mengetahui perkara ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak Abu Hurairah pergi ke rumah baginda. Kemudian Rasulullah meminta Abu Hurairah menghidangkan susu kepada sahabat lain ya. Maknanya susu yang ada di rumah Nabi tu diminta oleh Nabi supaya dihidangkan kepada sahabat lain terlebih dahulu. Nampak di sini betapa Nabi lebih mementingkan sahabat daripada dirinya sendiri, lebih memuliakan sahabat daripada dirinya sendiri, sehingga makanan atau susu yang ada di rumahnya dihidangkan kepada sahabat terlebih dahulu. Kemudian dalam bekas yang digunakan tadi masih lagi berbaki susu, ada sedikit susu dalam bekas tersebut. Kemudian Nabi minum susu yang ada ataupun susu yang masih berbaki di dalam bekas itu tadi. Nampak murid-murid betapa mulianya akhlak Nabi, betapalah Nabi ni mementingkan para sahabat bagi baginda. Apa yang dapat kita simpulkan daripada kisah ini, daripada cerita ini? Murid-murid, dapatlah kita buat kesimpulan bahawa yang pertama, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat memahami keadaan para sahabat baginda. Nabi sangat memahami sahabat. Apa yang berlaku pada sahabat baginda, Nabi faham. Nabi memberi pertolongan. Nabi beri bantuan. Betapa prihatinnya Nabi kan? Okey. Nabi sentiasa prihatin terhadap para sahabat. Jadi sentiasa prihatin, sentiasa mengambil berat terhadap apa yang berlaku pada sahabat baginda. Kemudian Nabi yang ketiga, Nabi suka mengutamakan para sahabat. Jadi Nabi lebih suka mengutamakan para sahabat baginda. Dan seterusnya yang keempat, Nabi merupakan seorang yang sangat merendah diri ya. Walaupun baginda bergelar Nabi,
walaupun baginda diutuskan oleh Allah sebagai Rasul, walaupun baginda merupakan ketua pemerintah ataupun pemerintah negara Islam Madinah, tetapi baginda mempunyai sikap yang sangat rendah, merendah diri. Baginda tidak sombong walaupun memegang jawatan sebagai pemerintah atau pemimpin negara Islam Madinah. Ya, faham murid-murid semua ya? Okey, alhamdulillah. Jom murid-murid kita mencontohi akhlak Nabi dalam bersahabat. Okey. Yang pertama, Nabi turut menziarahi Sa'ad bin Abi Waqqas ketika beliau sakit. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit, Nabi pergi ziarah. Nampak tak betapa mulianya akhlak Nabi? Yang kedua, Nabi Muhammad SAW membantu menanam pohon kurma. Tujuannya adalah untuk membebaskan Sayyidina Salman Al-Farisi. Maknanya di sini Nabi tidak biarkan sahabat lain je yang menanam pokok kurma, tapi Nabi sendiri ikut tanam demi membebaskan Salman Al-Farisi. Jadi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita buat? Yang pertama, hendaklah menziarahi sahabat ketika sakit. Tadi kita tengok akhlak Nabi, kan? Bila Nabi pergi ziarah sahabat, bila sahabat sakit, apa yang perlu kita buat? Kita pun hendaklah menziarahi sahabat Nabi ketika ditimpa bencana. Tak kisahlah sakit ke, demam ke, ataupun terkena banjir ke, apa ke. Jadi kita kena turut prihatin, turut ziarah sahabat dalam kesusahan. Seterusnya, saya perlu melazimi membantu rakan yang lain yang berada dalam kesusahan. Jadi itulah tindakan yang perlu kita buat, perlu kita lakukan sebagai mencontohi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya murid-murid, ada lagi akhlak Nabi yang perlu kita contohi. Apa dia? Iaitu Sayyidina Abu Bakar dipanggil dengan As-Siddiq. Siapa yang memanggil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Nabi lah. Rasulullah SAW menggelar Sayyidina Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq, iaitu orang yang membenarkan. Jadi apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu kita contohi? Kemudian yang seterusnya, Al-Hubab bin Al-Munzir menasihati Nabi SAW dalam perang Badar agar menukar tapak perkhemahan. Jadi Nabi ni seorang yang bertolak ansur. Nabi boleh menerima nasihat daripada sahabat dalam strategi peperangan. Yang mana Al-Hubab bin Al-Munzir ni dia pakar dalam hal ehwal peperangan. Jadi dia tahu selok belok peperangan. Jadi dia meminta Nabi ataupun memberi nasihat kepada Nabi agar tapak perkhemahan ketika berlakunya perang Badar ditukar. Maknanya berubahlah tempat tu. Jadi apa yang Nabi buat? Nabi ikutlah. Sebab apa? Nabi ni adalah manusia yang bertolak ansur. Okey, so apa yang perlu kita lakukan? Sebagai langkah kita mencontohi Nabi. Tadi yang pertama, Nabi panggil sahabat dengan gelaran As-Siddiq. Nabi panggil Abu Bakar dengan gelaran As-Siddiq. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita hendaklah memanggil dengan sahabat kita, kawan kita dengan panggilan yang baik. Tak bolehlah memanggil kawan dengan panggilan yang buruk.
Seterusnya yang kedua, saya bersedia menerima teguran dan nasihat daripada kawan-kawan. Seperti mana contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi murid-murid, nampaknya masa kita pun telah akan berakhir sebentar lagi. Jadi akhir kata apa yang ingin Ustazah ingatkan pada murid-murid, contohilah akhlak Nabi, yang mana akhlak Nabi itu adalah akhlak yang telah diceritakan dalam Al-Quran. Jadi maknanya betapa mulianya, betapa baiknya, betapa eloknya, betapa sempurnanya akhlak Nabi, sehingga dikatakan akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Jadi itu saja apa yang dapat Ustazah sampaikan pada hari ini. Dan akhir kata Ustazah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.